محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Wa ba'd, kita menggunakan dua buah buku malam ni, iaitu yang pertama hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Itu tajuk buku. Terjemahan Asy-Syaikh Khairul Nizam bin Mat Husin hafizahullah. Hadis yang kedua, tajuk dia kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tajuk hadis kedua ni boleh jadi tajuk ceramah, sebab kelebihan berselawat kepada Nabi sangatlah luas, sehingga Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak mau dengar ceramah panjang-panjang tentang kelebihan berselawat, tuan-tuan hadam satu maklumat saja pun dah cukup, iaitu di dalam Al-Quran Allah bagi tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cukup ayat tu. Tuan-tuan hadam, maksudnya hayati, tuan-tuan renung ayat ni cukup, iaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Nabi mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahsia dia tak habis dikupas dalam dunia ni. Di akhirat kelak kita akan mengetahui sebesar apa dan semulia apakah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin al-As annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayhi فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. Buku ni ada 40 hadis yang menghimpunkan 40 amalan. Semuanya kecil, tetapi pahalanya melimpah ruah, pahalanya sangat besar. Amalan kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amalan berselawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis ni satu saja, sikit saja, yang bercerita tentang kelebihan berselawat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau ni Abdullah bin Amr, ayah dia Amr bin al-As. Ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Kedua-dua mereka sahabat Nabi SAW. Yang ni satu kedudukan yang mulia di sisi Allah apabila seseorang itu dia sahabat, anaknya sahabat. Dan ada beberapa orang sahabat, ayahnya, dia dan anaknya, ketiga-tiga kulluhum sahabiyun,
Yang ni sangat bertuah. Mereka yang Allah pilih untuk hidup satu zaman di mana Allah memilih manusia-manusia terbaik untuk hidup pada zaman itu, dan Allah memilih beberapa keluarga untuk ayahnya, dia dan anaknya, ketiga-tiganya nalu hadhihi syaraf, mereka mendapat dan menggapai kemuliaan itu, iaitu hidup sebagai sahabat Nabi SAW. Tengok hadis ni. Apabila kamu telah mendengar muazzin melaungkan azan, tiap-tiap hari orang laungkan azan. Lah ni PKP pun azan tetap ada, sebab semua masjid dibenarkan untuk didirikan solat berjemaah walaupun bilangannya hanya 5 orang. Jadi kita terus mendengar azan. Tetapi ramai orang yang terlepas sunnah Nabi, yang mana sunnah itu telah mati dalam hidup dia, iaitulah sunnah menjawab azan. Apabila kamu telah mendengar muazzin melaungkan azan, maka sebutlah seperti apa yang beliau sebut. Sebutlah apa yang Tok Bilal itu sebut. Bila Tok Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan azan, kita yang dengar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis. Apa yang muazzin sebut, kita orang yang mendengar sebut. Faqulu mithla ma yaqulul muazzin, maka sebutlah seperti mana yang muazzin sebut, kecuali pada perkataan hayya 'alas salah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi muhasabah yang pertama pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan, muhasabah nombor 1 ialah apabila azan, ajaklah anak dan isteri kita untuk jawab. Maksudnya panggil mereka. Kalau ada anak isteri tentu, panggil dia, jawab azan, sebut macam tu. Kalau ada isteri sebelah kita, kita ajak dia jawab azan. Kalau ada anak-anak dekat kita, jawab azan. Ada anak murid dekat kita, sebut kuat-kuat, jawab azan. Ulang sampai dia biasa. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. InsyaAllah apa yang Nabi ajak tu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Apa sahaja yang Nabi ajak bukan untuk kebaikan akhirat sahaja. Ketahuilah apa sahaja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, yakinlah tuan-tuan, ianya untuk dunia dan akhirat. Itu je rahsia dia. Apabila kamu dengar orang azan, maka sebutlah seperti yang Tok Bilal itu sebut. Ni terjemahan bahasa Kedah. Nah, kalau terjemah bahasa buku ni macam tadilah. Kemudian yang ni sunnah ni lebih mati dari sunnah tadi. Sunnah yang saya nak sebut yang kedua ini lebih mati dari sunnah tadi. Apa dia? Iaitu Nabi sebut, kemudian berselawatlah kepadaku, kepada Rasulullah, kerana sesungguhnya sesiapa yang telah berselawat kepada aku sebanyak 1 selawat, Allah berselawat kepadanya disebabkan 1 selawat itu akan 10 selawat. Allah bukan yang mati itu bukan saya maksudkan berselawat. Yang mati itu saya maksudkan yang lebih mati daripada sunnah menjawab azan ialah berselawat selepas azan. Sunnah yang hampir pupus di Malaysia ni, yang hampir semua Tok Bilal sendiri tak buat, iaitulah berselawat selepas azan. Siapa yang malam ni dia Bilal masjid ataupun suami dia Bilal masjid, tuan-tuan tanya siapa yang berselawat selepas azan? Tak ada. Sedangkan dia adalah sunnah yang waridah, sunnah yang memang sabit dengan hadis yang sahih. Sunnah yang sabit dengan hadis yang sahih, iaitulah berselawat selepas azan. Waktu saya belajar di Syria dulu, Tok Bilal akan berselawat selepas azan dengan nyaring, dengan kuat di mikrofon, bukan pelan-pelan. Walaupun yang lebih afdal ialah Tok Bilal tu dia selawat perlahan, kan? Habis la ilaha illallah, habis azan kan, berhenti sat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selawatlah macam mana pun
ataupun selawat yang lebih ringkas selepas azan. Tok Bilal dan kita lah, dan kita semua disunatkan untuk berselawat selepas azan. Tapi kalau nak selawat, Tok Bilal nak selawat di mikrofon, pastikan dia ada jarak sedikit di antara hujung azan dengan selawat, supaya orang tahu selawat bukan sebahagian daripada azan, tetapi dia adalah bahagian lain. Dia bahagian lain, dia bukan azan. No, perkataan selawat itu dia bukan azan, maka kita bagi dia gap sikit, jarak masa. La ilaha illallah. Habis azan, berhenti sat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Okey, macam tu pun boleh juga. Jadi sunnah itu lebih mati daripada sunnah menjawab azan. Tu dah 3 benda dah pada malam ni, tuan-tuan. Dah 3 benda. Pakat-pakat beramal lah. Jadi hadis ini 40 hadis yang bercakap tentang amalan yang kecil, tetapi pahalanya melimpah ruah, pahalanya besar. Antaranya berselawat lah, Okey, poin yang nak disebut oleh pengarang dan penterjemah ini, syahid dia mana? Syahid dia ialah man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10. Pelik ni tuan-tuan ni, ayat ni pelik ni. Ayat ni pelik. Dalam Quran Allah hanya sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dalam Quran. Itu dah sangat pelik dah. Ayat itu dah sangat pelik dah. Bila Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Bukan Allah sahaja, bukan malaikat saja, Allah sekali berselawat. Itu kalau orang rajin guna akal dan guna hati. Sebab tu kena selalu guna akal dan guna hati. Siapa yang belajar ilmu agama ni, belajar dia kena renung, dia banyak renung, dia kena banyak berfikir, dia renung setiap benda yang dia belajar dalam agama ni, bahkan semua benda, banyak berfikir dan banyak renung. Akan menajamkan akal, meningkatkan iman. Entah. Bila Allah dah sebut dalam Quran, Allah dan Rasul, Allah SWT dan para malaikat berselawat. Dalam hadis Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, Nabi sebut Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sekali, iaitu 10 kali. Yang ini benda yang kedua. Ini perkara yang kedua yang pelik lah. Ini benda kedua yang pelik. Iaitu siapa-siapa di kalangan umat Nabi Muhammad selawat sekali, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, maka Allah sedang berselawat sekarang ini juga 10 kali. Lah ni kita duduk tengah kuliah ni, kan? Duduk tengah kuliah ni, tuan-tuan berselawat dalam hati. Tuan-tuan berselawat dalam hati. Ketika ini Allah juga berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dan kemudian tak habis lagi hadis ni. Kemudian mintalah Allah. Siapa yang nak beli kitab ni, saya pun tak tahu di mana. Saya dapat hadiah daripada penterjemah Syekh Hairul Nizam. Ni buku dia, kan. Penerbit dia Pusat Pengajian Ruwaq Jawi, Qahirah, Mesir. Kau tak ada di Malaysia, wallahu alam, saya pun tak tahu. Sebab dia punya penterjemah dia sendiri yang bagi kat saya, hafizahullah. Okey. Kemudian hadis ni tak habis lagi. Mintalah Allah untuk saya, untuk Rasulullah akan al-wasilah. Yang ni doa yang kita baca selepas azan. Lepas kita jawab azan, kita selawat. 2. Selepas kita selawat, nombor 3, kita baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Yang ni pun sabit dengan hadis yang sahih. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah.
Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ati, berikanlah wahai Allah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Benda apa wasilah? Dalam hadis ni, riwayat Imam Muslim ni, Nabi sebut, selepas kalian menjawab azan dan kalian berselawat selepas azan, mintalah kepada Allah al-wasilah untuk aku, kata Nabi. Al-wasilah ialah satu kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Al-wasilah ialah satu kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Tempat dia satu je. Al-wasilah dalam syurga, kuota dia adalah satu. Daripada berapa ratus bilion manusia atas dunia ni, ada satu tempat paling tinggi, nama dia Al-wasilah dalam syurga. Nabi kata ada satu je. Fa'arju an akuna anahu. Nabi kata, semua pakat minta supaya aku yang mendapat kedudukan tersebut. Untuk siapa, tuan? Rasulullah minta ni untuk siapa? Untuk ummah. Supaya ummah ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi mendapat al-wasilah tersebut. Supaya Nabi dapat memberikan syafaat kepada sebanyak mungkin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam akhirat nanti. Sebab tu Nabi nak kedudukan itu. Nabi kata, berdoalah kepada Allah untuk Allah kurniakan kedudukan itu kepada aku. Tidak ada kedudukan itu melainkan untuk seorang hamba sahaja. Aku mengharapkan supaya Allah menjadikan aku hamba tersebut. Sesiapa yang telah meminta wasilah, maka dia akan mendapat syafaat aku. Faman sa'ala liyal wasilah, yang ni nombor 4, halat lahu syafa'ah. Malam ni kita belajar yang ni yang keempat. Yang pertama jawab azan, ajak anak-anak jawab azan, ajak isteri jawab azan, ajak adik-beradik, kalau ada adik-beradik kita, sepupu kita jawab azan, ajak anak-anak murid kita jawab azan, no? Kerana ia adalah syiar Islam yang mesti ditegakkan. Azan ni syiar Islam yang mesti dilaungkan. Nombor 1, jawab azan. Yang kedua, berselawat selepas azan. Sunnah yang ketiga, memohon kepada Nabi SAW al-wasilah. Dan maklumat yang keempat yang Nabi bagi tahu, sesiapa yang berdoa selepas azan untuk aku diberikan oleh Allah al-wasilah, halat lahu syafa'ah, dia layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat Nabi insya-Allah. Syafaat Nabi ni benda hadiah yang orang panggil, kalau kat dunia ni nak mudah faham tuan, syafaat Nabi ni hadiah yang seperti sebuah kereta mahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Kira dalam Malaysia ada 5-6 biji je kereta tu. Begitulah mahalnya syafaat Nabi. Kalau orang nak tahu istimewa macam mana syafaat Nabi ni, macam rumput ke yang banyak, seperti air laut yang banyak ke sampai boleh ambil macam tu saja. Jawapan dia, syafaat Nabi ni satu yang sangat berharga. Satu yang sangat berharga. Memang dia luas syafaat Nabi, tapi hanya umat Nabi yang tertentu saja yang dipilih oleh Allah untuk diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu saja untuk malam ni, selesai hadis yang kedua. Kita akan tengok nanti akan datang esok insya-Allah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga tentang amalan yang sikit tetapi pahala yang besar. Kitab kedua